Beli emas memang menyesal, tak beli emas pun menyesal. Beli emas contoh kita beli hari ni, menyesalnya apa? Alamak, esok turun lagi, betul, ya. Kenapa tak tunggu esok? Kalau esok naik, kenapa hari ni tak beli banyak? Menyesal juga. Dia menyesal. Dia tak beli memang lagi menyesal lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya ingin berkongsi berkaitan sebab kenapa anak muda perlu menyimpan emas. Kenapa anak muda perlu menyimpan emas? Edisi yang ketiga, bahagian yang ketiga. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan peneliti dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum ni saya dah berkongsi kenapa anak muda perlu menyimpan emas. Saya dah kongsi bahagian pertama dan juga bahagian kedua. Okey, bahagian pertama saya kongsi untuk bayaran balik pinjaman pendidikan. Jadi orang yang belajar sekarang ni dia ada pinjaman pendidikan. Jadi boleh kumpul emas ni sebagai bayaran balik kepada bank, kepada pusat yang dia buat pinjaman tu untuk bayar balik pinjaman pendidikan yang dia buat tu. Yang kedua sebagai simpanan kecemasan. Yang ni adalah pada part bahagian pertama. Untuk bahagian kedua saya berkongsi untuk modal memiliki aset dan juga hantaran perkahwinan. Jadi tuan-tuan boleh tengok video yang lepas berkaitan modal untuk memiliki aset dan juga hantaran perkahwinan. Dan pada malam ini saya ingin berkongsi bahagian yang ketiga, iaitu modal berniaga serta deposit kenderaan pertama. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kenapa anak muda perlu menyimpan emas? Okey, contohlah anak muda sekarang ni baru sekarang ni umur belasan tahun, umur 18, 19, baru habis SPM, baru masuk belajar universiti, baru masuk college, baru masuk asasi ke apa ke. Jadi masa muda-muda ni lah perlu menyimpan emas. Bukannya masa dah tua baru nak mula menyimpan. Patutnya orang muda-muda ni perlu memulakan simpanan emas yang pertama. Sebab apa? Dengan simpanan emas yang dia ada ni, apabila dia nak berniaga akan datang, dia boleh jadikan emas ni sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Jadi tuan-tuan, seperti mana yang berlaku pada peperangan, ni telah berlaku pada peperangan Vietnam lawan dengan Amerika. Orang Vietnam ni dia lari ke Malaysia ni, dia tak bawa duit dia. Dia bawa apa? Dia bawa emas-emas. Jadi emas-emas tersebutlah dia telah datang ke Malaysia, dia telah datang ke negara-negara jiran yang lain, ke negara-negara lain. Dengan dia bawa emas tersebut, dia jadikan emas tersebut sebagai modal berniaga. Jadi tuan-tuan, begitu juga kita boleh jadikan emas ni sebagai modal berniaga. Jadi anak-anak muda nak memulakan perniagaan tak perlu berhutang. Tak perlu berhutang dengan orang lain. Kadang-kadang orang kata, okey, aku nak berniaga, nak mula berniaga pun dah berhutang. Jadi contoh berlaku mula berniaga berhutang untuk sebagai modal perniagaan. Perniagaan tersebut tak maju. Maksudnya apa yang dia harapkan, contoh dia kata okey dalam masa 6 bulan dah balik modal lah. 6 bulan seterusnya dah boleh cover, boleh bayar hutang dah apa semua. Jadi contoh benda tu tak berlaku, maka orang yang dia hutang ni akan minta hutang tersebut. Jadi dia berhutang dengan adik-beradik apa semua, mak ayah apa semua, jadi orang minta balik. Jadi dia tak boleh bayar yang tu, maka dia berhutang lagi dengan orang lain untuk tutup hutang yang pertama tadi. Lepas tu orang yang kedua pula nak minta hutang. Dia tak mampu bayar hutang yang kedua, dia pergi berhutang dengan orang ketiga. Dan sekali dia berhutang dengan ahlong. Apa yang berlaku? Niaga dia jatuh gaung, tak jadi apa-apa, hutang makin bertambah. Sebab itulah tuan-tuan, belajar dulu urus aset. Anak muda ni belajar dulu urus aset. Maksudnya belajar dulu membuat simpanan emas. Dan jadi apabila tuan-tuan kalau perlu dah bersedia untuk berniaga, jual emas-emas tersebut. Jual emas-emas tersebut. Jual 10 dinar kita, 15 dinar kita, 20 dinar kita sebagai modal perniagaan. Jadi maksudnya kita berniaga dengan modal sendiri. Dan inilah yang disarankan oleh ramai pakar keuangan. Nak berniaga, jangan guna modal dengan berhutang. Nak guna modal yang kita ada sendiri. Jadi kalau anak muda dah mula simpanan emas, jadi kalau dia nak berniaga ke apa ke, maka just guna emas tersebut, jual, jangan rasa sayang. Dan daripada emas tersebutlah
mula balik untuk membuat simpanan sikit. Ataupun anak muda yang dah berniaga. Yang dah berniaga, okey, dah berniaga, dah jalan dah setahun, 2 tahun. Jadi daripada keuntungan yang dia dapat tu, kita boleh simpan sikit-sikit sebagai modal untuk perniagaan yang lebih besar. Untuk modal untuk berniaga yang lebih besar. Jadi apabila nak buka cawangan yang kedua, dah ada modal dia. Tak perlu berhutang dengan orang lain, dah ada modal, maka kita dah boleh membuka cawangan yang seterusnya. Dan seterusnya ialah yang keenam, kenapa anak muda perlu menyimpan emas sebagai deposit kenderaan pertama. Deposit kenderaan pertama. Jadi apa-apa sekalipun kenderaan pun kena ada deposit dia. Jadi berapa deposit? Okey, biasa ada dia letak 5,000, ada letak 10,000, bergantung kepada jenis kereta tersebut dan bergantung kepada kemampuan kita untuk bagi deposit tersebut. Ada orang bayar lebih, maka bulanan dia rendah. Tapi kalau dia tak bayar deposit, bulanan dia tinggi. Jadi sebab itulah bagus untuk ada deposit kenderaan pertama. Ya. Tapi kalau untuk orang yang ambil kereta ni, untuk ambil kereta pertama yang daripada kedai, kalau orang nak ambil kenderaan pertama hanya kereta second hand. Second hand, dan orang tu pun dah habis bayar, disarankan untuk ambil kereta tu secara cash. Ambil secara cash, maksudnya kita kumpul emas tersebut, kumpul emas sampai satu tahap dah cukup dah. Dah cukup 10,000, 15,000, 20,000 emas yang kita simpan tu, kita boleh jual. Daripada duit cash tu kita boleh bayar duit tunai yang kita dapat tu, kita boleh bayar kereta yang kita nak beli tersebut. Jadi maksudnya kita beli kereta tanpa berhutang. Beli kereta tanpa hutang menggunakan emas. Ini adalah cara yang sangat-sangat bijak. Jadi jangan maksudnya ini adalah satu inisiatif lah. Maksudnya tak payahlah kita nak ambil kereta yang besar-besar, yang mewah-mewah. Cukup sekadar boleh bergerak daripada titik A ke titik B, daripada kampung ke tempat kerja, daripada tempat kerja ke masjid, daripada masjid ke kampung kita. Jadi cukup untuk sekadar pergerakan kita. Tak perlu kereta yang mewah-mewah. Jadi anak muda nak ada kenderaan pertama, simpanlah emas. Daripada emas tersebut boleh dijadikan sebagai deposit untuk kenderaan pertama. Jadi alhamdulillah, sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Jadi tuan-tuan yang masih belum membuat simpanan emas, saya disarankan, bukan saya sarankan, malah pakar-pakar keuangan, Tuan Zulkifli Syafi'i menyarankan untuk menyimpan emas. Dan Tuan Azizi Ali pun, Azizi Ali ni pengarang buku, banyak buku dia tulis, hampir 30 buku yang dia tulis, dan dia pun menyarankan 10% daripada kekayaan kita disimpan di dalam bentuk emas. Kalau kita gaji, kalau dari segi contoh kekayaan seseorang tu, kekayaan dia ada 10,000, maka 1,000 kena simpan dalam bentuk emas. Kalau kekayaan dia 100,000, 10,000 kena simpan dalam bentuk emas. Ini yang disarankan oleh Tuan Azizi Ali. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Semoga bermanfaat. Yang masih belum memulakan simpanan emas, boleh rujuk nombor telefon saya di atas. Kontak saya akan bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah.